Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dr. Ramizu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bay. Abu Bay. Masya Allah. Suara Ustaz dengar clear? Masya Allah. Ruqiyah Hayat, Muhammad Syafzan, Ashraf Nur, Maryam Ahmad, Nubli Ahmad Nubli, Muhammad Zikri, Abdul Razak Muhyiddin, Masya Allah, Barakallah fiqh, Sajid Sufyan, Masya Allah, Jemaah tu Mishkat, Masya Allah. Tuan-tuan, suara Ustaz clear atau tidak? Boleh bagi komen. Pasal malam ni hanya satu itu saja berfungsi. So, tak tahulah. Cuma ada game sikit. Cuma ada game. Lihat Ustaz, cuma ada gema. Gema game pula dah. Ada gema. Okey. Tak bergema atau bergema. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Dengan iman dan ada gema sikit Ustaz. Clear. Okey. Clear balik. Clear. Masya Allah. Siapa kata ada gema? Ramli Sharif, Masya Allah. Aku menulis bukan kerana nama. Kinzio Miyazawa. Boleh dengar. InsyaAllah. Masya Allah. Imran Kadir, Jazz Hasbullah, Gema Aidil Adha. Ada gema sekarang. Tak tahu kat mana gema berlakunya. Apa yang menyebabkan dia berlakunya gema? Ustaz pun rasa telinga Ustaz bergema. Tak tahulah kenapa. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa akum minat tajirin. Walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Yang malam ni kita berada di muka surat 211 jilid kelima, Kitab At-Ta'awad, pada hadis 2253-29 di dalam hadis bab fasal ketiga. Setinggi manakah tangan perlu diangkat sewaktu kita berdoa? Macam mana? Tinggi mana kita kena angkat? Kita kena angkat, Masya Allah, daripada Singapura, Syah Sam. Masya Allah, Muhammad Amri Arba'in. Masya Allah. Setinggi mana kita perlu angkat tangan kita sewaktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Masya Allah, kita masih lagi di dalam bab doa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dipanggil mustajabud da'wat. Mustajabud da'wat, iaitu mereka-mereka di kalangan orang-orang yang mana setiap kali berdoa, doanya diterima oleh Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a hatta yura bayada ibtayhi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa sehingga kelihatan keputihan ketiak baginda. Ada Nabi kan angkat mankibai. Dia mankibai ni di antara paras dada, kadang-kadang paras muka, kadang-kadang di keadaan asyik kan, doa yang begitu asyik sehingga tak menyedari baginda mengangkat tangan hingga ke atas sehingga nampaklah lengan Nabi yang putih tadi, maksudnya di bawah lengan, iaitu ketiak lah. Bila kita nak sebut ketiak tu, di bawah lengan Nabi yang putih. Itu jarang-jarang berlaku kepada baginda keadaan sedemikian.
Hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Hadis ini menerangkan kadar mengangkat tangan ketika berdoa. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa Nabi mengangkat tangan sehingga nampak keputihan ketiak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku dalam keadaan yang tertentu sahaja seperti terlalu istihqaq, terlalu istighraq, terlalu istighraq, maksud terlalu begitu menghayati atau terlalu asyik. Ketika dalam doa, kadang-kadang orang tu tak menyedari. Apabila satu orang tu berdoa dalam keadaan menangis, kadang-kadang satu perbuatan yang dilakukannya tanpa disedari. Atau mubalaghah, ataupun benda ni Nabi lebihkan sedikit. Sebab apa? Seperti doa istisqa, yang ini mungkin doanya dibaca ketika doa hujan dulu, sembahyang minta hujan dulu kan. Macam mana kita balik kain redak ni. Dia dah tunjukkan dulu macam mana kita balik kain redak, iaitu yang simpul di atas sebelah kanan akan menjadi simpul itu berada di sebelah bawah sebelah kiri. Telah kita, Masya Allah, dulu kita baca ada doa minta hujan dalam sembahyang dahulu tu. Ini dalam doa istisqa dulu. Atau ketika berada pada waktu musibah yang besar, mungkin musibah tu terlalu besar yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam waktu yang lain tangan diangkat separas dengan bahu, seperti yang akan datang riwayat selepas ini. Kebiasaannya Nabi akan mengangkat tangan menyamai paras bahu. Hadis ke-22 54-30. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu usbu'aihi hiza'al mankibay wa yad'u. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda meletakkan dua jari baginda, dua jari-jari baginda ni, dua tapak tangan ni lah, mankibay, haza'i mankibay, jari baginda setentang dengan jari ni, setentang dengan bahu baginda, dan baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, yang mana muka ni dihadapkan kepada tapak tangan ni dihadapkan pada kita. Masya Allah. Hadis yang ke-22 55. Apabila Nabi berdoa dalam keadaan mengangkat tangan, maka baginda akan menyapu tangan baginda ke muka. Jadi diistihbabkan, maknanya bila kita angkat tangan, kita kena sapu, menyapu doa dan menandakan sudahnya doa tadi ketika kita berdoa. Wa an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a rafa'a yadayhi masaha wajhahu bi yadayhi. Rawahu Baihaqi al-hadis as-salisah fi da'watil kabir. Sayyidina Sahal bin Yazid radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada ayahnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, baginda akan mengangkat kedua tangannya, menyapu wajahnya dengan kedua tangan. Imam Tibi rahmatullah alaih. Imam Tibi ni siapa? Iaitu ustaz kepada sahibu Mishkat, iaitu Imam Tibris. Berkata hadis ini menunjukkan bahawa Nabi menyapu tangan ke muka selepas berdoa jika baginda berdoa yang secara mengangkat tangan. Jika tidak, baginda tidak akan menyapu muka. Dan telah kita beritahu, tak semua doa-doa yang kita pohon tadi kita perlu angkat tangan. Kalau doa-doa harian, doa makan, doa minum, Allahumma barik lana fima razaqtana, tak perlu pun kita baca doa tanpa kita mengangkat tangan, kecuali doa yang kita pohon selepas ibadat-ibadat yang khusus seperti sembahyang, seperti berzikir dan sebagainya, atau waktu-waktu yang khusus untuk kita berdoa memohon kepada Allah. Tapi kalau doa-doa yang dibaca untuk doa-doa masnun, maka tidak perlu mengangkat tangan. Jadi doa makan nasi tu, doa nak makan tu tak payah angkat tangan lah. Kita serba salah je. Kalau pergi nak makan kat surau-surau, makan kat mana-mana, semua angkat tangan berdoa, serba salah pula. Tak,
Tapi doa tu pun tak salah, angkat tangan tu pun, tapi sebersalah dibuatnya. Sebab ada doa-doa yang tak perlu kita mengangkat tangan begitu. Imam Tibi, oleh kerana doa yang dilakukan ketika bersolat, doa yang dilakukan ketika bersolat, tawaf, tidur, selepas makan atau tempat-tempat yang lain, Nabi tidak mengangkat tangan, maka Nabi tidak akan menyapu. Oleh kerana doa yang dilakukan ketika bersolat, tidur, dan doa yang dilakukan ketika bersolat, oleh kerana itulah doa yang dilakukan ketika bersolat, ketika tawaf dan tidur, ketika tawaf dan tidur selepas makan atau tempat-tempat yang lain, Nabi tidak mengangkat tangan baginda untuk menyapu ke muka ketika bersolat. Ketika dilakukan ketika bersolat, tawaf. Okey, ketika bersolat ni maksudnya ketika dalam solat tadilah. Dalam solat kita tak kita berdoa, masa kita baca doa dalam solat, so kita tak mengangkat tangan pun. Kesimpulannya ialah ada sebahagian keadaan Nabi tidak mengangkat tangan, dan ada juga sebahagian keadaan Nabi mengangkat tangan. Adab berdoa, macam mana di antara adab-adab doa yang kita memohon kepada Allah. Ad-dinu kullul adab, agama itu satu peradaban yang perlu kita mempelajarinya. Wa an Iqramata rahimahullah rahmatullah alaihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala al-mas'alatu an tarfa'a yadayk hazwa mankibayka aw nahwihima wal istighfaru an tushira bi usbu'in wahid wa ibtihalu an tamudda yadayka jami'a wa fi riwayatin qala wal ibtihalu hakaza wa rafa'a yadayhi wa ja'ala zuhuraha mimma yalihi wajhahu, rawahu Abu Daud. Hadad Ikramah rahimahullah meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau berkata, adab berdoa ialah kamu mengangkat kedua tanganmu setentang dengan bahu kamu atau seumpama keduanya. Kita angkat tangan begitu. Itu pada kebiasaannya doa dalam peradaban berdoa. Kadang-kadang yang kita kata mubalaghah tu sebab dilakukan secara jarang-jarang. Adab berdoa ialah adab beristighfar ialah kamu mengisyaratkan dengan jari telunjuk kamu. Isyarat astagfirullahalazim, jarak istighfar. Adab merendahkan diri ialah kamu mengangkat dengan tinggi kedua tanganmu. Dalam riwayat yang lain disebut merendahkan diri ialah seperti ini. Beliau mengangkat kedua tangannya dan membelakangkan tapak tangan setentang dengan muka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Wa an tusira bi usbu'in wahidah, isyarat dengan satu jari. Maksud isyarat dengan satu jari sewaktu beristighfar ialah jari sababah, iaitu jari syahadah. Angkat jari syahadah. Digunakan sababah sebagai isyarat kepada mencela nafsu ammarah dan syaitan yang dilaknat. Pada waktu itu diisyaratkan dengan satu jari. Sebab itu kita kan asyhadu an la ilaha illallah tu kan. Lepas tu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Jika melakukan isyarat dengan dua jari, maka hukumnya makruh, kerana dinukilkan bahawa seorang yang mengangkat dua jari, lalu Nabi bersabda isyaratnya dengan satu jari, bukan dua, satu jari. Okay. Pada akhir hadis ini dinyatakan bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas mengajar secara fi'li, secara praktikal mengenai tawaduk yang paling tinggi. Beliau mengangkat kedua tangan begitu tinggi sekali sehingga kelihatan ketiaknya dan menjadi belakang tapak tangan menyamai mukanya. Okey, mengangkat tangan terlalu tinggi dalam setiap berdoa adalah bid'ah. Bid'ah ni
benda yang tak disenangi lah, bukan bid'ah dalalah pun. Wa ani ibn Umar radhiyallahu anhuma qala annahu qala inna raf'akum aydiyakum bid'atun ma zada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hadza ya'ni ila sadr. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya perbuatan kalian mengangkat kedua tangan kalian ialah mengangkat perbuatan kalian mengangkat kedua tangan kalian ialah bid'ah. Rasulullah tidak mengangkat tangan melebihi daripada ini, iaitu dada. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan bid'ah kepada orang yang mengangkat tangan terlalu tinggi. Ini adalah kerana jika seorang itu mengangkat tangan terlalu tinggi pada kebanyakan keadaan, bermakna dia tahu keadaan manakah tangan diangkat pada paras dada. Jika seorang itu mengangkat tangan terlalu tinggi pada kebanyakan keadaan, bermakna dia tahu keadaan manakah tangan perlu diangkat di paras dada, keadaan bilakah tangan diangkat pada paras bahu, keadaan manakah tangan perlu melebihi sepatutnya diangkat melebihi itu. Sepatutnya hendaklah dia mengetahui keadaan-keadaan di atas satu maksud tangan diangkat menyamai dada, kadang-kadang diangkat menyamai bahu, dan kadang-kadang diangkat melebihi bahu. Jika pada setiap keadaan dia mengangkat tangan melebihi bahu, ini bermakna dia tak tahu. Okay, maksudnya begitulah. Maksudnya kalau orang tu setiap kali dia berdoa dia angkat tangan macam tu, tak boleh lah. Melakukan perbuatan tadi agak tak disenangi. Tapi kalau kita tengok satu orang tu, kadang Masya Allah dia angkat menyamai paras dada, kadang dia angkat menyamai paras bahu, paras dada, kadang dia mengangkat menyamai paras bahu, muka dia dan lebih. So kalau orang melakukan sedemikian, maknanya orang tadi dia tahu. Orang tadi dia menyamai bahu, kadang maknanya dia tahu. Jika pada setiap keadaan dia mengangkat tangan melebihi bahu, ini bermakna dia tak tahu. Sayyidina Abdullah bin Umar memberi peringatan kepada mereka yang tidak mengetahui waktu dan keadaan, bahkan setiap waktu dia mengangkat tangan terlalu tinggi. Sebab itu beliau mengatakan bid'ah, iaitu menyalahi sunnah lah. Menyalahi sunnah, bukan bid'ah itu menyebabkan sesat, menyalahi daripada yang sepatutnya lah. Okey, apabila tapi ini kan hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan Imam Ahmad ialah imam di Mekah. Sebab tu mazhab Mekah kata berdoa tu angkat tangan bid'ah. Sebab tu dia tak angkat tangan. Begitu orang yang memahami makna daripada zahir makna tersebut. Hadis ke-2258 kurungan 36, apabila doa untuk seorang, maka kedepankanlah hajat kita. Apabila doa untuk seorang, bila kita doa untuk seorang, maka kedepankanlah hajat kita. Tengok apa maksud dia. Tengok. Wa an Abdullah wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza zakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Rawahu Tirmizi wa qala hadza hadisun hasanun gharibun sahihun. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyebut mengenai seseorang lalu baginda ingin berdoa kepadanya, maka baginda akan memulakan doa itu dengan diri baginda sendiri terlebih dahulu. Atau beliau berkata hadis ini hasan lagi gharib. Hadis ini mengajar kita bahawa jika ingin berdoa untuk orang lain, maka hendaklah kita berdoa untuk diri kita terlebih dahulu. Barulah doa untuk orang lain. Contohnya ialah, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa-dosa si fulan. Ampunilah dosaku dan dosa-dosa si fulan. Bukan bermakna kalau orang tu dia tak doa
Dia tak doa pada umat. Dia nak doa pada umat, jangan lupa dia doa untuk diri dia. Betul, dia perlu doa untuk umat. Tapi sebelum berdoa untuk umat, adabnya ialah kita berdoa untuk diri kita. Kalau kita umat, kalau kita dalam dakwah, kita ghalib untuk berdoa hidayat kepada orang lain. Tapi jangan lupa untuk berdoa pada diri kita dahulu. Jadi kalau kita berdoa untuk diri kita, bukan kita memberi keutamaan untuk diri kita dan kita meninggalkan umat, tidak. Tapi sepatutnya kita berdoa dulu. Itu Nabi ajar kepada kita. Kita kena doa untuk diri kita dahulu. Kita kena pohon apa sekali untuk diri kita, barulah kita syamilkan atau kita masukkan dalam doa tadi nama-nama orang yang perlu kita doakan kepadanya. Mungkin ada di kalangan mereka yang memohon doa kepada kita supaya doa mereka diperkenankan. Kalau kita belajar daripada asatizah, jika orang tu kita berdoa untuk kebaikan diri kita dan kita memohon apa sahaja keperluan dan kehendak untuk diri kita dipermudahkan segala urusan, lepas tu kita berdoa, ya Allah, pada mereka yang mana meminta daripada kami supaya mendoakannya untuk menyelesaikan segala masalah, keperluan dan apa yang dikehendaki olehnya. Maka ya Allah, apakah niat-niat yang mereka, perbuatan mereka yang harus, maka tunaikanlah ya Allah, Engkau sempurnakanlah ya Allah. Jadi jangan lupa pada diri kita, dan berarti jangan kita doa umat dahulu, lepas tu kita doa diri kita. Tak, kita mulakan doa itu untuk diri kita dahulu, barulah kita doakan untuk si fulan. Okey, hadis ke-22, 59/237. Natijah berdoa ialah akan memperolehi salah satu daripada 3 perkara. Bila kita berdoa, kita akan dapat 3 perkara, salah satunya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim yad'u bi da'wati laysa fiha ismun wala qati'atu rahimi illa a'tahu Allah biha ihda salasin, imma an yu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yudakhkhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su' mislahu. Qalu iza nuqsiru qala Allahu aksaru, rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada mana-mana orang Islam yang berdoa dengan doa yang tidak mengandungi dosa. Doa tu bila dia berdoa bukan ada baunya dosa, berbau dosa, dan juga doa yang meminta supaya silaturahmi diputuskan, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu daripada 3 perkara. Bila dia tak berdoa terhadap dosa dan tak berdoa untuk qata' rahmi, maka Allah Ta'ala akan mengkurniakan kepadanya 3 permohonan. Sama ada Allah terus memberi kepadanya apa yang dia minta, atau Allah menyimpan doa itu di akhirat, atau Allah mengurniakan kepadanya perkara seumpama doanya itu. Para sahabat bertanya, kalau begitu kami akan banyak berdoa. Nabi bersabda, kurniaan Allah lebih banyak lagi. Kalau kau doa banyak pun Allah boleh bagi banyak. Allah itu satu zat yang maha pemberi, dan Allah boleh memberi kepada seluruh manusia dengan serentak mengenai tentang kuasanya Allah Ta'ala. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akthar. Mula Al-Qadi rahmatullah alaih berkata, maksud Allahu Aksar ialah kurniaan Allah lebih banyak. Maksud ayat ini ialah apa yang Allah berikan kepada kamu, jika ingin dibandingkan dengan pemberian Allah kepada kamu yang kamu tidak minta,
ia lebih banyak daripada apa yang kamu minta, semata-mata kasih sayang dan rahmatnya. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Tengok tuan-tuan pandang, tuan-tuan tengok. Maksud ayat ini ialah apa yang Allah berikan kepada kamu, jika ingin dibandingkan apa yang Allah beri pada kita, banyaknya, nak dibandingkan dengan pemberian Allah kepada kamu yang kamu tidak meminta. Hak tak meminta tu banyak, hak satu kita minta, hak tak minta tak Allah bagi, maka ia lebih banyak daripada apa yang kamu minta. Hak tak minta pun Allah bagi. Jadi ralat sangatlah kita kata Allah ni tak bagi kat kita macam ni, kita minta Allah tak terima doa. Apa yang kita tak minta tu terlalu banyak, itu pun Allah bagi. Sebab oleh kerana kita tak minta, kita tak rasa benda tu. Benar, tak banyak yang diminta tapi dapat tak terkira. Ya, tak kira. Pak tak minta pun boleh. Kadang-kadang kata, macam mana tiba-tiba dapatnya? Tak minta pun banyak. Sebenarnya banyak lagi hak kita tak minta dia bagi. Hak tak minta tu dia bagi. Kalau hak minta, Allah Akbar, lebih banyak lagi Allah boleh bagi. Ini ia lebih banyak daripada apa yang kamu minta, semata-mata kenapa Allah bagi. Apa yang kita tak minta lebih banyak daripada apa yang kita minta dan pohon Allah. Kerana itu kasih sayang Allah. Kerana itu kasih sayang Allah, ya Diklan. Kasih sayang Allah ni, hak tak minta dia bagi. Hak minta, maksudnya hak tak minta tu lebih banyak lagi daripada apa hak kita minta. Itu kita tak tahu, kita tak sedar. Sebab kita tak minta. Dan dia datang, kita kata, alah, okeylah, peluang lah, rahmat dah tu. Allahu Akbar, ajib Allah Ta'ala. Allahu Aksar, maksudnya Allah boleh beri, Allah beri banyak lagi benda hak kita tak minta, dan dia bagi. Allahu Akbar. 5 doa yang tidak ditolak. 22-60. An Abdullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 5 da'awatin yustajabu lahunna da'watul muslim hatta yantasira, da'watul haj hatta yasdura, da'watul mujahid hatta yaq'uda, wa da'watul mariz hatta yabra'u yabra'a, wa da'watul akhi li akhi bi zahril ghaib. Qala wa asra'u hazihi ad-da'awati al-ijabah da'watul akhi bi zahril ghaib, rawahu Baihaqi fi da'watil kabir. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, 5 doa yang dimakbul. 5 doa ni termakbul. Doa ni semua terima lah. Tapi kenapa kita cakap macam ni? Supaya nak beri galakan kita untuk berdoa. Doa orang yang dizalimi sehingga dia dibantu. Doa orang yang menunaikan haji sehingga dia pulang. Doa orang yang berjihad sehingga dia selesai daripada jihad. Doa orang yang sakit sehingga dia sembuh. Dan doa seorang saudara kepada saudara yang lain di belakangnya yang mana dia tak tahu. Hadis riwayat Imam Baihaqi di dalam Syu'batul Iman. Wa ada'ul akhir zuhri summa qala asra'u hazihi al-ijabah. Dia tak terjemah lagi summa asra'u hazihi al-ijabah tu. Tu dia ada sebenarnya pendek tu. Khawadam berkata doa yang paling diterima ialah doa yang mana doa sehingga dia sembuh, dan doa seorang saudara kepada saudaranya di belakang. Doa inilah doa ijabah sekali. Okey, bab baru pula. Bab baru. Allahu Akbar. Bab dia babu zikrillahi azza wa jalla wa taqarrubi ilaihi. Bab mengenai berzikir. Ini bab baru dalam bab berdoa pula. Bab mengenai berzikir kepada Allah dan menghampirkan diri kepadanya.
bab berzikir kepada Allah dan menghampir diri. Ketahuilah bahawa melalui zikir kepada Allah maka akan terhasilnya takarrub ilahi, sebagaimana dengan mengerjakan solat-solat sunat akan terhasilnya takarrub. Salah satu takarrub. Jadi Allah Ta'ala kata ada amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-Ku, amalan sunat yang dilakukan oleh hamba-Ku, dan amalan sunat ini ialah untuk mendekatkan diri seorang itu kepada Allah. Amalan zikir dan amalan sunat. Amalan zikir dan amalan sunat. Dan faraiz tu ialah untuk sebab kita kata sunat itu untuk takmilnya faraiz. Sunat itu untuk takmilnya faraiz. Sunat, amalan sunat ini yang mana kita akan sempurnakan faraiz. Faraiz tu ialah syarat kepada Islam. Faraid tu ialah syarat kepada Islam. Faraid tu semua benda-benda wajib, benda-benda fardu dan wajib ialah syaratnya Islam. Kalau tak buat hak wajib, tak Islam. Tetapi takmilnya, sempurnanya faraiz tadi dengan sunat. Dan dengan sunat ini dia akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan amalan sunat ini mendekatkan dengan diri kita kepada Allah. Jadi dengan kita berdoa dan berzikir kepada Allah, ia juga merupakan amalan untuk takarrub kita kepada Allah. Jenis-jenis zikirullah. Zikrullah boleh dihasilkan dengan hati dan juga dengan lidah. Zikrullah yang paling afdal ialah zikrullah dengan hati dan lidah keduanya sekali. Jika salah satu sahaja, maka berzikir dengan hati lebih afdal. Sebab tu ulama-ulama tarikat dan tasawuf ada zikir-zikir yang tertentu. Ada zikir-zikir yang tertentu. Kalau kita tengok kawan peringkat-peringkat atau kami dalam pengajian, Maulana Abdul Qadir Raipuri rahmatullah alaih, Maulana Ashraf Ali Thanwi, ini semua ulama-ulama yang hebat masa zaman sezaman dengan Maulana Ilyas, pengasas dakwah tabligh pada tahun awal 1900-an tadilah, tahun awal 19 tu. Jadi Maulana Abdul Qadir Raipuri, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kehebatan zikir pada beliau. Beliau bertungkus lumus mempraktikkan zikir, bermujahadah untuk berzikir kepada Allah 6 tahun bersungguh-sungguh, dan beliau berdoa 3 tahun, sehingga Masya Allah, Allah Ta'ala telah jadikan setiap anggota beliau berzikir. Tangan beliau berzikir, mulut dia berzikir, bukan lidah saja berzikir, sendi-sendi berzikir, telinga berzikir, mata berzikir, hidung berzikir, jari-jari berzikir, semua sendi-sendi akan berzikir kepada Allah. Dipanggil kalau dalam tasawuf tu fasil anfas, setiap sedutan nafas yang dihembus dan dikeluarkan dengan zikrullah. Inilah ulama-ulama tasawuf. Tapi mungkin bagi mereka yang mungkin dalam salafiyah dan sebagainya, mereka menganggap benda ini agak karahah sikit, mungkin tak sesuai. Sebab itu ada di kalangan mereka berkata, okey, itu pendapat mereka, tapi jangan terlalu hulu dan menafikan apa yang orang buat. Tak ada makna dengan zikir nama Allah ni, tak ada makna. Nama Allah, apa itu Allah? Zat yang wajibul wujud, zat yang wajibul wujud, ijtima' jami'i sifat kamal. Zat Allah itu zat yang mana kewujubannya adalah
kewujudannya adalah wajib, wujub, dan mempunyai zat yang bila kita sebut Allah, maka zat itu sebenarnya mempunyai segala sifat kamal, mempunyai segala zat yang mana terhimpunnya, ijtima'nya segala sifat kamal. Jadi memadai sebut nama Allah. Okey, sebut nama Allah itu adalah satu zikir. Jadi ada sebahagian pendapat mengatakan tak boleh sebut nama Allah saja, dia kena bawa sifat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. So kalau berzikir dengan nama Allah sahaja tak ada makna dah. Ini ialah sebab itu kita kata satu zikir qalb, satu zikir qalbi. Zikir qalbi itu maksud nak zikir dalam hati setiap waktu dan ketikaan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir kepada Allah itu menenangkan jiwa, hati kita tenang, kita tak keluh kesah. Maknanya kita orang yang tenang. Dengan berzikir kepada Allah tadi, hati kita menjadi tenang. Okey, zikir qalbi, zikir bil qalb. Zikir bil qalb ialah zikir dengan hati. Ia merupakan dua bahagian. Pertama, zikir bil qalb ni dia ada dua situation. Pertama ialah merenung dan berfikir kepada kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Maknanya iaitu ada di kalangan mereka, inna fi khalqis samawati wal ard rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinin. So zikir-zikir tadi. Jadi zikir dipanggil zikir merenung dan berfikir kebesaran Allah, keagungan dan kudrat Allah di dalam hati. Inilah dipanggil zikir khafi. Dinukilkan bahawa zikir khafi yang kita panggil dia muraqabah 70 kali lebih baik daripada zikir jihri, iaitu zikir secara nyaring dengan lidah. Zikir bil qalb yang kedua ialah zikir terhadap perintah Allah. Terdapat perintah Allah, tetaplah kepada para hamba. Terdapat perintah yang Allah tetapkan, pada para hambanya, sama ada perintah itu berbentuk suruhan yang kita panggil dia amar, atau berbentuk larangan yang kita panggil dia nahi, ataupun benda matruqat, ma'murat. Amar tu ma'murat, nahi manhiyat, atau perkara yang dilarang iaitu matruqat. Menunaikan perintah ini juga dikira berzikir kepada Allah. Terhadap perintah Allah, Allah tetapkan pada kita, iaitu kita menunai, kita tunai, kita buat sembahyang, maka dikira zikrullah. Solat ialah zikrullah. Terdapat sebahagian. Okey, saya dah terang dah. Okey. Hanya tengok, terdapat sebahagian ulama yang berpendapat bahawa berzikir hanya pada lidah sahaja. Zikir ada ulama mengatakan macam tu, zikir pada lidah sahaja. Sekurang-kurangnya berzikir ialah zikir yang lidah dan mendengar kepada telinga. Subhanallah. So, ada dengar kat telinga. Fuqaha berkata zikir dengan hati dan mendengar kepada telinga. Zikir dengan hati, berzikir dengan hati sekurang-kurang ialah tasawwur, menggambarkan perbuatan tersebut di dalam hati, namun ia tidak dinamakan zikrullah. Bagi fuqaha macam tu dia kata, zikir dengan hati sekurang-kurangnya kita tasawur ni, kita imajinasikan perbuatan di dalam hati kita, imajinasikan, dan ini dia tidak dipanggil zikrullah. Tetapi muraqabah tadi dipanggil zikrullah. Muraqabah tu kita panggil zikrullah.
Muraqabah tu yang pertama tadi. Muraqabah zikir khafi, zikir dengan hati, keagungan. Fikir, renung tentang keagungan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka inna kuntu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau jadikan kesemua ini tidak sia-sia. Rabbana batila in. Iaitu doa yang mana Allah kata dia tidak jadikan Rabbana khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah jadikan semua perkara ini batil. Hanya hasilnya ialah lafaz zikir adalah digunakan untuk perbuatan hati atau perbuatan lidah. Jawabnya kedua-dua mustarak. Adakah zikir hati ni zikir dengan hasilnya zikir? Zikir adakah yang digunakan? Zikir, lafaz zikir ni subhanallah, 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 lafaz zikir kita panggil. Adakah ia digunakan untuk perbuatan hati? Itu zikir dengan hati, bukan zikir dengan mulut. Atau perbuatan lidah sahaja? Kita kata tak, kita kata mustarak. Mustarak ni ialah satu benda yang mana dia sekurang-kurangnya mempunyai dua makna. Dia boleh joint venture. Kalau tengok sudut ni, dia boleh bergabung. Kalau tengok sudut ni, dia boleh bergabung. Itu dia panggil makna mustarak. Satu lafaz mustarak. Tatbiknya, macam mana kita nak sinambungkan perkara ni? Macam mana kita sinambungkan dalam perkara ini? Antara kedua pendapat ini ialah seperti berikut. Ulama yang tidak bersetuju dengan zikir hati, maksudnya ialah zikir-zikir yang dilakukan pada tempat yang Nabi mengajar umat untuk berzikir dengan lisan, seperti tasbih dan bacaan di dalam solat, dan juga zikir-zikir yang dibaca selepas solat. Itu maksudnya. Itu maksud dia kata zikir tak boleh zikir dengan hati. Apa maksud tak boleh zikir dengan hati? Tak boleh dengan zikir dengan hati. Jadi kita cari jalan. Jadi orang kata tak boleh zikir hati. Mana boleh? Jadi bila kita kata tak boleh zikir dengan hati, jadi benda tu macam satu hukum secara itlak, iaitu secara umum. Tak boleh zikir dengan hati. Tak, sebenarnya tak boleh berzikir dalam hati tu. Kalau kita tengok satu sudut, laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Bila kita tidak mempunyai satu sudut pandangan atau satu sudut pandangan yang berbeza, tidak ada iktibar, tidak ada item dan pandangan yang berbeza, maka terbatallah hikmah bagi sesuatu perkara tadi. Faham tak? Jadi kita kena cari kesinambungan dia. Kita kan macam mana ulama-ulama untuk kita tatbik, kita nak selaraskan supaya kita tak nak berlaku pergaduhan, berlaku pertikaian, yang mana pertikaian itu hanya dalam bentuk lafaz, tidak pada makna. Makna sama, lafaz dia beza. Jadi perbezaan dari segi lafaz itu, maka kita sinambungkan dia dalam bentuk ma'ani, iaitu kita tatbikkannya. Tuan-tuan boleh faham, cuma saya buat ayat nak nampak sedap je, gitu je. Jadi tatbik antara pendapat ialah ulama yang tidak bersetuju. Dia kata tak ada zikir dengan hati ni, zikir dengan lidah. Maksudnya ialah zikir yang dilakukan pada tempat yang Nabi mengajar umat untuk berzikir dengan lisan. Zikir ni kena baca lisan, seperti tasbih, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, atau bacaan-bacaan dalam solat, doa-doa dalam solat, dan juga zikir-zikir dibaca selepas solat. Di tempat yang seperti ini, berzikir dengan hati sahaja tidak memadai, bahkan hendaklah dilakukan dengan zikir dengan lidah. Oleh itu, bukan bermaksud mereka berzikir dengan hati langsung tiada pahala dan tidak memberi faedah. Tak, kita tidak boleh menafikan
dengan kita nak mengisbatkan kita dengan pendapat kita, kita perlu ada hujah, kita perlu ada dalil untuk pendapat kita. Tetapi dalil yang kita bagi sebenarnya untuk takwid, untuk takyidkan pendapat kita supaya kita jangan tergugat dengan apa yang kita buat, sebab kita buat tadi ada dah dalil. Tetapi dalil kita tadi bukan kita nak tak menolak orang lain, cuma kita nak takwiyatkan pada kita. Jadi bila kita terdalil kita muqabilkan. Jadi dalil kita tadi kita muqabil, kita setentangkan dengan orang lain, maka dalil itu hanya sebagai zanni, bukan qat'i. Dalil tadi sebagai zanni, dalil tadi sebagai zanni. Bila ada zanni, dia ada dua taraf, maknanya dia ada dua benda, satu ghalib, satu maghlub. Satu ghalib ni melebihi dalam 80%, maghlub ni dalam 20%. Dalil kita panggil dia dalil zanni. Apabila dalil tadi dalil zanni, dalil itu dalil zanni. Bila dalil zanni, tetapi semasa dalam mengemukakan dalil zanni itu, dalil zanni apabila dilakukan dalam bentuk amal dan praktikal, maka dalil itu kita panggil dia qat'i. Sebab itu satu usul dalam fiqh mengatakan az-zannu kal ilmi. Zannu tu zan, dalil zan itu 80% punya dalil tadi, dia seperti lah yakin 100% dari sudut pengamalan bagi setiap pendapat untuk pengikut-pengikut yang bertaklid kepada muqalladnya. Tetapi dia tidak boleh menolak dan menidakkan hukum orang lain, sebab orang lain juga mereka mempunyai dalil, dan dalil yang dibuat oleh mereka tadi ialah dalil yang bersesuaian. Sebab untuk menjadikan sesuatu dalil, hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan, hadis sahih li zatihi, hadis sahih li ghairihi, hadis hasan li zatihi, hadis hasan li ghairihi, keempat-empat sahih dan hasan yang dibahagikan kepada setiap satu daripadanya dua, maka keempat-empat, yakni dua sahih dan dua hasan itu boleh dijadikan dalil qat'i, boleh sabitkan hukum untuk mengamalkan, boleh sabitkan hukum syar'iyah, boleh sabitkan dari sudut hukum syarak. Cuma dalil yang kita kata dalil had da'if, dan doa itu pula ada kategori yang berbagai-bagainya dan berbagai-bagai. Jadi ulama begitu menghalusi akan perkara ini supaya tidak akan tercetusnya percakaran di antara mereka. Tapi oleh kerana zaman sudah berubah, pertengkaran zaman-zaman yang akan datang, yang Nabi telah ceritakan keadaan demikian. Walaupun di kalangan kita manusia, kita harus berwaspada, sebab nampak seperti kawan yang boleh membina kita, atau nampak seperti kawan yang senyum tawa dan hilaunya bersama kita, tetapi di dalam hati mereka seperti hati-hati beruang. Tapi kita tak boleh buat keputusan, sebab kita tidak mukallaf, dan kita tidak boleh mengatakan orang yang kita tak rasa betul itu dia berhati beruang. Tidak. So dia tengok keadaan ni. Lepas tu dia panggil firasah. Dia tengok supaya Allah, kita buat sesuatu tadi, perlu kita langkahkan kita tadi dengan langkah-langkah yang berhati-hati. Maksud apa berhati-hati?
kita tidak mengecilkan orang lain, kita tidak mengecilkan orang lain, dan kita tidak menjatuh dan merendahkan orang lain, sebab kita tak tahu orang lain itu mungkin dia lebih baik daripada kita, kerana adanya amalan yang tersembunyi yang ada pada dia, yang mana kita tak tahu. Dengan amalan itu Allah suka padanya, walaupun pada zahir kita nampak dia sebaliknya. Dengan amalan itu Allah suka, Allah akan ampun dosa-dosanya, dan Allah akan tinggikan darjatnya. Kita ni nampak baik, tapi adanya dosa, yang mana dosa tersembunyi itu yang menyebabkan Allah Ta'ala tak suka pada kita. Ada orang yang tak suka pada kita. Jadi sebab itu perlu kita berhati, kita mempunyai hati yang begitu luas, semendar, lautan, hati seperti lautan. Kita perlu berada. Kita betul, Imam Syafi'i kata, kalau kita tak marah, kita seperti galdai. So kita ada perasaan marah, tapi marah itu je kita tidak diberikan pada tempat yang tidak sesuai. Begitu dalam kehidupan kita. Jadi zikrullah tadi, tatbik dia. So tengok ulama tatbik, macam mana ulama sinambungkan benda ni. Haji, jazakumullah khairal jaza, ahsanul jaza, pada ulama-ulama yang mana mereka menghabiskan masa mereka. Ya Allah, terima kasih kepada guru-guru kami yang mengajar kami. Mereka menghabiskan masa, mereka menghabiskan sisa-sisa kehidupan mereka. Ulama-ulama, sahabat-sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama ni, mereka ialah menghabiskan masa untuk kita dan memberi manfaat pada kita. Mereka sanggup bersusah payah, mereka sanggup berkorban. Ajib, pengorbanan mereka kita tak dapat balas. Pengorbanan asatizah, kami lihat asatizah kami begitu berkorban untuk pelajar-pelajar, dan tak pernah mengira tentang kesusahan mereka. Allahu Akbar, mulianya hati mereka. Susah, tak hidup senang pun tak apa, tak hidup senang pun tak apa. Guru kami Maulana Abdul Rahman Namat Barakatuhu, bila balik kat rumah, di madrasah balik rumah jangan 2-3 bulan sekali. Bila balik kat rumah, bila duduk kat rumah, hati tak tenang, dia kata. Bila balik madrasah, tengok pelajar, hati tenang. Dia kata seronoknya, hati tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syekh Musa Rohani Bazi rahimahullah kata, 2 golongan yang menyebabkan Allah Ta'ala tak jadi turunkan azab ke atas muka alam ini. Pertama, pelajar-pelajar agama, kerana dalamnya ada perkataan menyebut qala Allah, qala Rasul. Kedua, golongan yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, membesarkan Allah, yang mana ma as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa 'ala Allah. Kami tak nak minta apa, kami hanya mohon ganjaran itu daripada Allah. Allahu Akbar. Jadi tatbiknya, jadi Nabi mengajar umat untuk berzikir dengan lisan seperti tasbih dan bacaan solat yang dibaca selepas solat. Dalam tempat-tempat seperti ini, berzikir dengan hati tidak memadai, bahkan hendaklah dilakukan dengan zikir lidah. Oleh itu, bukan maksud mereka berzikir dengan hati langsung tidak mendapat pahala dan tidak memberi faedah. Fasal pertama, kita baca hadis pertama dulu. Allahu Akbar. Fadilat orang yang berzikir. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah
إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan anhuma keduanya meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah melainkan para malaikat akan mengurumuni mereka, rahmat akan menyelubungi mereka, sakinah akan turun kepada mereka, dan Allah akan, paling penting, Allah menyebut namanya mereka dalam kalangan para malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nazalat alaihimus sakinah. Sakinah ialah memberi ketenangan hati. Apabila ia didapati, maka keinginan kepada kelazatan dunia dan selain daripada Allah akan terkeluar di dalam hati. Apabila seorang mempunyai sakinah, maka tawajjuh, yakni tumpuan dan tenggelam dalam zikrullah merupakan saadah, kebahagiaan baginya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya, ketahuilah bahawasanya dengan zikr kepada Allah menjadi tenang dan tenteram hati. Hati akan tenang. Jadi zikir maksudnya ialah kullu muti' dzakir. Zikir maksudnya umum lah. Zikir di sini maksud dia umum. Tapi boleh juga kita memaksudkan dengan halqah-halqah zikir tadi, iaitu halqah-halqah zikir, halqah Quran, halqah zikir, atau kita ni pun zikir juga. Kita panggil halqah zikir, tapi secara umum lah kita belajar hadis Quran, halqah zikir juga. Sebab apa zikir? Sebab dalam ni kita mengingati Allah, kita berselawat dan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlis kita ni juga majlis zikrullah. Majlis zikrullah. So kita imajinasi. Sebab kita kan nak dapat pahala, kita ada iman dan ihtisab. Ihtisab tu kita mengimajinasikan apa yang kita buat. Jadi semasa kita nak buat sesuatu perbuatan, ini perlu kita ada ihtisab. Dan ihtisab tadilah, tuan-tuan yang mulia, pelajar-pelajar yang dimuliakan oleh Allah SWT, akan meninggikan mutu kualiti sesuatu kebaikan. Ihtisab. Ihtisab tu apa? Kita yakin pada janji. Macam mana kita nak yakin pada janji? Maka kita kena tahu apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan telah dipaparkan oleh hadis Nabi SAW, seperti hadis nombor 1 ini pada 2261 tentang kelebihan majlis yang telah kita buat. Allah Akbar. Sebenarnya kita ni dikerumuni oleh malaikat. Ajib. Yaq'udu dikerumuni oleh para malaikat. Wa haffathumul malaikah. Kita ni diselubungi malaikat, dikerumuni malaikat. Rahmat menyelubungi kita. Wa ghasiyathumur rahmah. Kita sedang diturunkan kepada kita semua ini rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyat, dan kita diliputi rahmat. Kita diliputi rahmat, dan kita juga diturunkan sakinah, dan para malaikat berada di sisi, dan nama-nama kita ni disebut di depan mereka. Masya Allah, walaupun kita dalam lockdown, walaupun kita sebenarnya hak terbaiknya kita berada offline, tapi Masya Allah, Allah Ta'ala, Masya Allah, dengan sebab berkat lockdown ni lah, sebab berkat COVID ni lah, saya boleh bersama dengan tuan-tuan sampai jilid ke-5, jilid ke-6 dah. Nak habis dah. Kita jilid ke-7 tak keluar lagi. So, maksudnya dengan berkat ni, Masya Allah tuan-tuan, Masya Allah boleh dapat ihsan dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Allahu Akbar. Ni yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bagi kita. Yakin ni kita tengok, malaikat ni, pernah malaikat ni. Masya Allah tuan-tuan, malaikat ni maksudnya. Masya Allah. Moga Allah SWT
dan Allah jadikan hati kita tenang dengan zikrullah. Kita tenang dengan zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung pada hari Rabu lagi insya-Allah. Pada minggu ni jangan lupa kita ada daurah pada hari Jumaat malam, hari Sabtu malam, Ahad pagi dan Ahad malam. Sabtu pagi kita tangguh kepada Ahad pagi sebab ada benda itulah insya-Allah. Jadi kita akan ada daurah yang ke-25 di jilid ke-6 insya-Allah. Jangan kita lupa insya-Allah. Tuan doalah jilid ke-7 saya ni tak pergi atas cetak lagi. Sebab lockdown apa semua ni susah sikit. Doa insya-Allah sempat ikut 2-3 bulan lagi ni. Ni pun 2-3 bulan lagi. 2 bulan lagi habis kitab 5 dan 6 ni. So jilid 7, jilid 8 tu pun saya baru checking. Saya baru nak check untuk yang final check. So ambil masa take time dalam 1 bulan. Lepas tu nak baiki. So dalam 2 bulan lagi juga lah 7-8 ni. So kurang-kurangnya bila habis 5 dan 6 ni, 7 dan 8 tu kita boleh mula. So tahun ni sampai bulan puasa itulah. So bulan puasa tahun lepas sekali lagi insya-Allah habislah kitab kita. Masya-Allah. Lepas tu tak tahu lagi lah kita nak buat apa. Banyak benda lagi lah Ustaz nak akan buat. Allahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.